Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib, kita mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal soleh yang boleh kita tunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mana semua hamba-hambanya berada di depan Allah dihisab. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan dosa berada di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, kalau kamu lihat mereka, kata Allah, nakisuru usihim inda rabbihim, mereka ini akan menundukkan kepala mereka di depan Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami dah lihat dan kami dah dengar. Ketika mana berada di depan Allah, dah nampak dah syurga, neraka Allah, azab Allah tu dah nampak di depan mata. Maka orang-orang yang melakukan dosa ini menyebutkan absarna wa sami'na, kami dah lihat dan kami dah dengar. Apa yang diminta oleh mereka ialah farji'na, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, pulangkanlah kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal-amal yang saleh. Inna muqinun, sungguhnya kami telah meyakini. Telah kita nanti duduk depan Allah, itulah keadaan kita. Rasa Allah banyak dosa bawa depan Allah. Dah tengok semua yang kena hisab, yang masuk neraka, yang masuk syurga. Turn kita dah nampak dah, terbayang semua dosa-dosa yang kita buat. Ya Allah, kalau boleh balikkanlah aku ke dunia, aku buat amal-amal yang saleh. Jadi kita pada malam ini kita datang kuliah tazkirah maghrib ni, kita minta kepada Allah, moga kehadiran kita duduk solat jemaah, kita berzikir bersama-sama, doa, munajat kepada Allah, dengar ayat-ayat Al-Quran ini merupakan amal-amal saleh, boleh kita persembahkan depan Allah. Jadi setiap sesuatu itu innama a'malu binniat. Jadi kita kena tanam dalam diri kita, aku datang ni ya Allah ikhlas dan niat kerana Engkau ya Allah, untuk faham agama, untuk taat perintah Allah. Jadikan dia sebagai amal-amal saleh. Moga-moga bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, sebuah karya Al-Imam Al-Ghazali, yang mana ini merupakan sebahagian daripada tajuk yang akhir dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ini berjilid-jilid, dan bab yang terakhir daripada kitab Ihya Ulumuddin itu ialah Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Dalam Arab ni ada sebut Zikrul Maut wa ma ba'dahu, mengingati mati dan apa selepasnya.
Dia ada dua bahagian. Satu, mengingati kematian, wa ma ba'dahu, dan apa akan berlaku selepas kematian. Maka diterjemahkan dengan dibalik tabir ke kematian. Dia membicarakan tentang sakaratul maut, siksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga neraka, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua bahagian. Kita masih berada pada bahagian yang pertama. Dan kita kuliah yang terakhir di sini ialah pada 24 hari bulan 9 yang lalu. Kita berada pada muka surat 23. Kita masih berada pada bab yang kedua, iaitu yang membicarakan tentang keutamaan sedikit angan-angan. Bab yang pertama dia membicarakan tentang dorongan untuk selalu mengingati kematian. Apa keutamaan dia mati, dan dorongan supaya hati kita ni selalu ingat kematian. Itu bab yang pertama. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dia susun bab yang kedua, bagaimana, apa kaitan bila kita nak ingat mati, selalu ingat mati. Kemudian persiapan yang perlu ada ialah perlunya kita ni sedikit angan-angan. Keutamaan dia apa? Sedikit angan-angan. Kemudian Al-Imam Ghazali dia letakkan tajuk yang pertama di situ, jangan tenggelam dalam angan-angan. Dalam kita hidup di dunia ini, dalam kita mencari kehidupan dunia ini, jangan tenggelam dalam angan-angan. Ada ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut, kamu cari apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kamu, fima ataqallahu darul akhirah, yang Allah dah sediakan untuk kamu di negeri akhirat. Yang Allah suruh cari, yang Allah suruh kita angan-angankan sangat ialah ma ataqallahu darul akhirah, apa yang Allah Ta'ala dah sediakan untuk kita di negeri akhirat. Tu yang Allah suruh. Ibtari, cari, rebut, fikir bagaimana nak dapat apa yang Allah sediakan untuk kamu di akhirat. Itu arahan Allah. Yang Allah punya arahannya begitu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Sambung ayat tu. Cuma ayat tadi cuma, wala tansa, cuma janganlah sampai kamu lupa nasibaka minad dunya. Ada habuan kamu dekat dunia ni. Tengok, kalau kita tengok dia punya sirah, bentuk ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran, cari rebut yang di akhirat. Cuma jangan terlepas pandang ada bahagian kita di dunia. Tengok begitu caranya. Jadi kalau angan-angan kita dengan dunia ni, Imam Ghazali sebut memang kita tenggelamlah dengan dunia. Sedangkan sepatutnya kita kena cari apa yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu arahan Allahnya begitu. Okey, kita tengok malam ni kita masuk muka surat 20. Muka surat 20-24. Dia mula daripada itu, dia datangkan ayat Quran, hadis Nabi SAW. Kita masuk muka surat 24. Ini masih membicarakan tentang riwayat-riwayat, kisah-kisah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali yang terkait dengan angan-angan. Bagaimana kisah salafus salih, para ulama yang dahulu kala, yang Imam Ghazali susun, yang mereka ni memberi inspirasi kepada Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali dia nak kita juga terinspirasi dengan kisah-kisah para ulama ini. Dia kata, okey, kata pengarang, kata Imam Ghazali, seseorang mengatakan, aku laksana seseorang yang menjulurkan lehernya ke arah pedang terhunus, yang tinggal menunggu bila akan dihunuskan, akan dipancung. Maksudnya di sini, satu dibawakan ada hadis Nabi, kalam ulama, sebutkan nama sahabat, sebutkan nama tabi'in. Dan ada waktu dan ketiganya Imam Ghazali disebut seseorang mengatakan, qila. Kalau bahasa Arab tu sebut qila, dikatakan. Ada riwayat yang dibawa tanpa disebutkan siapa orang itu. Maka ada orang yang mengatakan, aku laksana seseorang yang menjulurkan leher
ke arah pedang yang terhunus, yang tinggal menunggu masa bila akan dipancung. Kehidupan dunia ini tak boleh nak angan-angan sampai tahap berir-ir sangat. Maka diberikan gambaran seperti seseorang yang tunggu masa saja nak dipancung. Sebab mati itu boleh datang bila-bila masa. Bila-bila masa kematian tu boleh datang kepada kita. Kita duduk sihat-sihat, keluar, Allah Ta'ala uji dengan satu ujian, jatuh ke, tergelecek ke, accident ke, tiba-tiba sesak nafas ke, kan? Sekarang ni kita tengok orang tengah main malam-malam, main futsal, main badminton, kan? Dulu, zaman dulu tak ada. Sana orang main lepas Isya 10, 11, 12 malam main. Tengah-tengah main tu jatuh. Allah Ta'ala ambil nyawa dia, berlaku. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Kemudian Imam Ghazali dibawakan, Daud At-Ta'i mengatakan, seandainya aku berangan-angan dapat hidup 1 bulan lagi, itu bererti aku telah melakukan sesuatu yang kejam. Daud At-Ta'i ini dalam kalangan ulama-ulama sufi lah, biasa yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Kata dia, seandainya aku berangan-angan dapat hidup 1 bulan lagi, yakin kata 1 bulan lagi boleh hidup, kata, bererti aku telah melakukan sesuatu kezaliman, kata Daud At-Ta'i. Bagaimana aku boleh berangan-angan seperti itu sementara aku melihat malapetaka yang mengejutkan boleh menimpa manusia bila-bila masa sahaja, baik siang maupun malam. Daud At-Ta'i ni dia kata sebulan pun dia tak ada keyakinan. Kalau dia berangan-angan sebulan lagi boleh hidup, dia kata ini juga satu benda yang kejam bagi diri dia. Sebab dia nampak bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh ambilnya nyawa. Tengok rakan yang sihat, baru jumpa minggu depan dah tak ada, dah kena simpan. Berlaku rakan-rakan, teman-teman kita duduk sama-sama jemaah sekali, ada Jumatnya ni, Jumat depan dah tak ada, badan sihat, okey semua, kan, Allah Ta'ala ambil, biasa berlaku begitu. Kemudian kata Imam Ghazali disebutkan, dia ceritakan bahawa pada satu hari Syakik Al-Balkhi mengunjungi salah seorang gurunya bernama Abu Hashim Ar-Rummani dengan mengenakan perhiasan pada pakaiannya. Sang guru bertanya, apa yang kamu kenakan itu? Apa yang kamu pakai? Syakik menjawab, sedikit hiasan pemberian salah seorang temanku sebagai kenang-kenangan. Ia ingin aku memakainya dalam santap malam nanti, maksud dalam waktu makan malam nanti. Sang guru berkata, wahai Syakik, apakah kamu berfikir bahawa kamu akan dapat bertahan hidup sampai malam nanti? Sudah, aku tidak akan berbicara lagi denganmu. Selesai berkata seperti itu, ia langsung menutup pintu lalu masuk. Ini kalau kita dengar cerita-cerita begini, bukan level kita lah. Ini level para wali, ahli-ahli sufi punya level, yang mana mereka ini sangat menjaga kehidupan dunia yang sementara ini. Waktu itu sangat dihargai. Terlalu takut untuk berangan-angan sampai peringkat nak pakai baju cantik pun rasa malam ni nak pakai untuk program malam ni pun dia yakin tu, dia tak yakin sampai malam boleh tahan. Boleh je bila merasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil nyawa dia. Jadi bila seorang guru ni, biasanya bila riwayat begini disebut, anak murid ni bila dia jumpa tok guru, kalau ulama-ulama sufi ni, dia ada anak-anak murid yang dia dah train. Dia dah train, dia dah didik, dia dah bimbing dari sudut rohani, jasmani, luaran dan dalaman dia dah bimbing dengan ilmu tasawufnya, dengan ilmu kesufiannya, dengan ilmu tawaduk, merendah dirinya, qanaahnya. Dia dah didik dengan baik. Kemudian satu ketika anak muridnya datang nak jumpa dengan dia. Jadi tok guru ni biasanya dia akan analyse, dia akan tengok anak murid aku dah setahun ke 2 tahun tak jumpa, datang nak jumpa.
Kalau dulu dia pernah didik, dia pernah train, hasil didikan dia dah ada satu level yang dia boleh nilai anak murid dia. Tiba-tiba datang nampak pakai baju cantik, bukan salah pakai baju cantik tu, okey, bagus, kemas, okey. Tapi bagi seorang guru ahli sufi, dia dah didik anak dia, dia nak tengok bagaimana anak murid dia ni terkesan dengan ilmu yang diajarkan. Tapi bila tengok anak murid itu pakai baju cantik, tanya malam ni ada majlis, dia dah nampak anak murid dia ni tidak sebagaimana yang digambarkan. Yang dia didik, ajar, di sudut angan-angan tu perlu dikurangkan. Bukan tak boleh ada angan-angan, tapi dikurangkan. Okey. Kemudian Al-Imam Ghazali dibawakan dalam satu khutbah ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Umar bin Abdul Aziz ni merupakan cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang khalifah yang menjadi khalifah selama 2 tahun sahaja. Tetapi di akhir zaman pemerintahan dia disebutkan, diriwayatkan bahawa pada ketika itu zakat tu nak bagi pada orang zakat, tak ada orang nak terima. Tak lama tuan-tuan ni, bagaimana dia memerintah 2 tahun sahaja, dia boleh mengubah kehidupan manusia itu, keberkatan yang ada pada pentadbiran dia. Lepas 2 tahun dia pun mati, akhirnya mati kena racun. Umar bin Abdul Aziz ni orang tak puas hati, orang baik ni orang tak puas hati. Tapi di akhir pemerintahan dia nak bagi zakat, tak ada orang nak terima. Kita ini bagi zakat berbaris kan, berbaris, orang ambil zakat. Tapi zaman dia tu akhir nak bagi duit zakat, tak ada orang nak terima. Bagaimana dia mendidik dia. Dalam satu khutbahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepada sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah. Kalau kita tengok khalifah Islam yang hebat, bermula daripada Nabi sebagai utusan tu. Nabi, kalau Nabi ni ada majlis apa-apa, dia duduk paling depan. Semayang dia jadi imam. Kalau khutbah, Nabi yang berkhutbah. Ni sunnah Nabi. Nabi buat itu sampai kepada para sahabat yang namanya Khalifah Ar-Rashidin pun begitu juga. Khalifah Ar-Rashidin ni kalau pergi perang, dia duduk kat depan. Kalau semayang, dia jadi imam. Kalau berkhutbah, dia lah berkhutbah. Umar Al-Khattab begitu, Uthman, Ali begitu. Itu yang diajar oleh Nabi sebagai seorang pemimpin. Dan Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Maksudnya dia yang berkhutbah. Kita hari ni payah nak dapat pemimpin paling besar, dia yang berkhutbah. Naik pula pemimpin jadi imam, kan? Payah kita nak dapat macam tu. Mungkin ada, tapi tak ramai, kan? Tapi level yang Nabi ajar, bawah didikan bimbingan Nabi, itu hasil. Bukan setakat mengurus negara, dia juga imam salat sebagai contoh, dia juga berkhutbah. Yang Umar bin Abdul Aziz ni, kalau kita kata agung Perdana Menteri, dia yang memberikan khutbah. Jadi beza tuan-tuan, kita ni kalau betul-betul bos yang paling besar bercakap tu, dia rasa dia lain. Dia seolah bila berkhutbah itu arahan yang dia berikan. Tengok apa kata Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah, seorang yang paling berkuasa dalam kerajaan Islam pada ketika itu. Dia kata setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Dia kata kehidupan dunia kita ni merupakan satu perjalanan. Dan bila kita berjalan, mana-mana kita nak pergi, kita perlu sediakan bekal. Sini kita nak pergi ke Johor, nak pergi ke utara Perlis ke, nak pergi ke pantai timur ke, nak pergi ke pantai barat, kita pantai barat, mana-mana pergi perlu kita sediakan bekal, kata Umar bin Aziz. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Kata Umar bin Aziz, perjalanan yang betul adalah perjalanan kehidupan kita ini menuju akhirat. Dan bekal yang perlu kita bawa ialah takwa kepada Allah.
biasa disebut takwa, buat benda yang baik, tinggal benda yang dilarang. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Abdul Aziz ni sebagai khalifah, dia pesan, jadilah kalian seperti orang yang dah melihat. Berikan, kita bayangkan Agung Perdana Menteri bagi khutbah gitu, bagi ingatan. Jadi seperti orang yang dah melihat dengan mata kepala sendiri pahala apa-apa kebaikan yang kita buat, ataupun hukuman dengan dosa-dosa yang kita buat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berfikir sedemikian, kata. Tanamkan, kata kata Khalifah Umar bin Aziz, itu yang pertama tadi. Yang kedua dia kata, tanamkanlah perasaan cemas dalam hati kalian. Kena ada dalam hati ni, kita merasa cemas, rasa risau tu kena ada. Kadang-kadang kita ni dah buat amal ibadat, terasa macam baik dah aku ni datang solat Jumaat, tengok jiran sebelah, dia tak pergi. Aku tiap-tiap hari pergi subuh, zuhur, asar, kuliah, tak pernah tengok pun muka ni, bukan tak pernah pijak surau. Ayat pun dia macam act sikit kan. Ini muka tak pernah pijak surau ni, dia bahasa pun gitu kan. Dia pergi, dia rasa macam dia best kan. So Imam Umar bin Aziz dispesan kena ada tanam perasaan diri ni cemas. Bila kita ni dapat datang ke surau, ke masjid ni, kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah pilih kita untuk hadir. Ramai kawan-kawan kita kat luar tu tak dapat datang. Satu. Kedua, dia tak ada perasaan pun nak datang kan. Kita kan kalau lalu, Allah maghrib tengok masjid, surau, alamak aku tak semayang lagi lah. Dia ada perasaan tu, ada hidayah Allah tu ada. Alamak, nak kejar ke balik kampung ke kan, tengah jalan singgah orang semayang kan. Dia ada perasaan dalam hati. Tapi ada setengah orang tu dia tak ada perasaan, dia jalan kan, tengok masjid tak ada apa, relax kan. Ada orang macam tu kan. Jadi kita yang dapat hadir ni syukur, ada lagi iman dalam diri kita. Maka kena ada cemas dalam hati kita, yang kita merasakan tak semestinya amal ibadat yang kita buat, salat, zikir, puasa, taubat, infak yang kita berikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada perasaan khauf dan juga ar-raja, takut, dan waktu yang sama kita mengharapkan Allah terima amalan kita. Jangan habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras, kata. Lalu kalian tunduk kepadamu musuh kalian. Demi Allah tidak akan dapat leluas, dia kata bebas berangan-angan seseorang yang tidak tahu apakah ia masih mendapati waktu pagi ketika ia sedang berada di waktu petang, dan apakah ia masih mendapati waktu petang ketika ia sedang berada di waktu pagi. Kata Umar bin Aziz, demi Allah, seseorang itu dia tidak boleh nak meyakini bahawa kalau dia berada pada waktu pagi, dia boleh sampai petang. Kalau dia berada pada waktu petang, dia tak boleh rasa dia akan hidup sampai pagi besok. Ini pesan khalifah level itu kata. Mungkin boleh jadi di antara waktu petang dan waktu pagi ada kematian. Itu Betapa sering kita melihat orang yang tertipu oleh dunia. Orang boleh bergembira kerana yakin ia akan selamat dari azab Allah. Tapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru-hara hari kiamat. Tengok ayat Umar bin Abdul Aziz ni deep, tuan-tuan ya. Dia kata, orang yang bergembira kerana yakin ia akan selamat dari azab Allah. Tetapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru-hara hari kiamat. Kalau boleh selamat dari huru-hara hari kiamat, itu baru dikatakan baru patut bergembira. Seseorang yang tidak segera mahu mengubati lukanya, maka luka itu akan menjalar ke mana-mana. Jadi mana mungkin ia boleh bergembira
Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Hal itu akan membuat aku rugi. Aib-aibku akan terungkap dan kemiskinanku akan terlihat nyata pada hari ketika kekayaan dan kemiskinan diperlihatkan dan ketika neraca amal dipasang. Kalian semua telah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Jadi hal itu dilihat oleh bintang-bintang, ia akan berguguran. Jika dilihat oleh gunung-gunung, ia akan runtuh. Dan jika dilihat oleh bumi, ia akan terbelah. Asal kalian tahu bahawa di antara syurga dan neraka tidak ada tempat, dan bahawa kalian pasti akan menuju ke salah satunya. Di dalam bahasa yang digunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, Umar bin Abdul Aziz ni dia tak ada sampai satu peringkat dia nak paksa orang yang berada di bawah tanggungan dia, rakyat dia, untuk jadi baik. Tak nak sampai peringkat macam tu. Nanti menampakkan keaibannya diri dia, nampak buruk pada diri dia. Tetapi dia ingatkan bahawa kamu bagaimanapun hidup ini, dia akan berakhir dengan kematian. Dan bila mati, dia tak ada tempat. Ada dua tempat saja, sama ada syurga ataupun neraka. Tak ada tempat di antara keduanya itu untuk kamu. Sama ada kamu berpeluang untuk masuk syurga Allah ataupun kamu masuk neraka. Maka bersiap sedialah untuk itu. Kalau kita tengok surah Al-A'raf tu, Al-A'raf ni ada satu tempat di antara syurga dan neraka. Nama dia Al-A'raf. Tempat orang tengok ahli syurga, tengok ahli neraka. Ada cerita di sebaliknya. Okey. Kemudian Imam Al-Ghazali dia bawakan, seorang ulama menulis sepucuk surat kepada salah seorang temannya sebagai berikut. Amma ba'du, sesungguhnya dunia itu mimpi dan akhirat itu terjaga. Sementara antara mimpi dan terjaga adalah kematian. Kita semua ini sedang dalam mimpi. Sekian. Oh ini tuan-tuan, mana kita nak cari surat macam ini, kawan kita hantar kita kan. Ada dapat WhatsApp macam ni, ada PM tepi bagi macam ni dia punya PM tepi. Sekarang ni kita main WhatsApp lah. Zaman dulu ni dia hantar surat, ulama dulu bila dia tulis surat kepada rakan sahabat sebut amma ba'du. Lepas ni nak cakap apa, dia kata sesungguhnya dunia ini mimpi. Dunia itu mimpi. Hidup dekat dunia ni, dia kata seolah-olah kita ni berada dalam mimpi, kata dia. Bukan yang nyata, bukan yang zahir. Kita berada dalam mimpi. Kemudian akhirat itu adalah jaga. Bila sampai akhirat baru kita jaga. Maksudnya antara mimpi dan akhirat tu, di tengah dia ada kematian. Bila kita mati, baru kita terjaga. Sementara antara mimpi dan terjaga adalah kematian. Maksudnya kita hidup ni dalam mimpi aja. Macam-macam angan-angan yang kita buat, macam-macam plan yang kita buat, yang kita rangkakan. Bila kita terjaga aja daripada mimpi, maka itu adalah kematian, masuk ke akhirat. Dan dia kata semua ini kita semua sedang dalam mimpi. Sekian ringkas. Itu surat daripada seorang ulama. Kemudian Imam Ghazali dibawakan lagi riwayat dari kalangan ulama. Kita seorang ulama yang lain pula berkirim sepucuk surat kepada seorang temannya sebagai berikut. Sesungguhnya kesedihan atas dunia sangat panjang, padahal posisi seseorang itu sangat dekat dengan kematian. Setiap hari bahagiannya dari dunia terus berkurang dan bencana terus merangkak, menggerogoti, merosakkan maksudnya tubuhnya. Oleh kerana itu bergegaslah sebelum terdengar seruan untuk pergi ke akhirat. Sekian. Ini ulama-ulama dulu bila dia hantar surat kepada rakan-rakan dia, anak-anak murid dia, ini bentuk ayat dia. Dia kata sesungguhnya kesedihan atas dunia sangat panjang,
Dunia ni kalau kita nak kira sedih, masalah, problem dia memang tak selesai. Ada je masalah. Tak ada orang duduk dekat dunia ni tak ada masalah. Daripada sekecil-kecil masalah sampai sebesar-besar masalah, semua orang ada masalah. Dan dunia ni dia memang sesuatu yang menyedihkan. Padahal dia kata posisi seseorang itu sangat dekat dengan kematian. Sedangkan kita ni semakin hari umur kita semakin pendek, semakin hampir bertemu dengan kematian. Setiap hari bahagian dari dunia kita ini dia akan makin berkurang. Umur semakin pendek. Kalau Allah bagi kita umur 70 tahun, sehari sikit makin kurang, makin berkurang. Setiap hari bahagiannya di dunia terus berkurang dan bencana terus merangkap, merosakkan tubuhnya. Dan kesihatan kita pun semakin hari Allah Ta'ala akan tarik sikit. Dulu badan sihat, lepas tahun masuk 40 rasa lain, masuk 50 dia ada bertambah lagi sakit, masuk 60 bertambah lagi sakit, 70 lagi makin kurang kesihatan. Kaki, tenaga, mata dah tak apa nampak, telinga tak apa dengar, sakit pun sakit jantungnya, kencing manisnya, gautnya, semualah penyakit berangkai, tak ada bangkai semakin bertambah. Oleh kerana itu bergegaslah sebelum terdengar seruan untuk pergi ke akhirat. So ulama ni dia pesan, selagi mana kita ni ada umur, mampu, tengah boleh bergerak buat amal ibadat, maka kita kena buat persediaan yang terbaik. Okey. Kemudian dibawakan riwayat oleh Imam Al-Ghazali, iaitu Abdullah bin Samit berkata, aku pernah mendengar ayahku mengatakan, wahai orang yang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang mati tanpa lebih dahulu sakit? Wahai orang yang tertipu oleh usia yang panjang, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang sambar petir tanpa ada persiapan terlebih dahulu? Kata Abdullah bin Samit ni, dia kata, aku pernah mendengar ayah aku mengatakan, dia ulama ni, dia ayah dia tok guru, ayah dia bentuk tok guru juga. Dia kata, wahai orang yang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama. Kadang-kadang kita ni hidup dekat dunia ni yang kita sibuk nak memastikan kita ni sihat. Bukan salah sihat tu, memang kita kena jagalah badan sihat, semua kan, mudah nak ibadat, buat kerja kan. Tapi dia kata orang yang tertipu, dia ni sampai peringkat dia tertipu dengan kesihatan. Dia kata jaga badan elok, makan cukup, kalori cukup, tenaga cukup, joggingnya dengan itunya, dengan ini, pastikan dia fit aja, tak ada penyakit, semua cek darah tiap-tiap bulan kan, tengok BP, tengok gula kan, dia tengok kolesterol semua okey, maintain kan, baik, kesihatan dia jaga kan. Wahai orang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama, bila dia rasa sihat, dia akan maintain sihat dia terus. Tapi dia tertipu dengan kesihatan itu. Apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang mati tanpa terlebih dahulu sakit? Banyak orang yang mati tanpa dia perlu sakit. Bukan kesihatan tu bukan segala-galanya. Bukan kata jangan tak sihat, kena cari kesihatan, dari kesihatan kena bagus. Tapi nak mati bukan sebab sihat tak mati, macam-macam cara lain pun boleh mati. Nabi SAW pernah satu ketika, kita sebut ni, dia ambil kayu satu, dua, dan dia campak satu jauh sikit, dia letak kayu. Kemudian dia tanya para sahabat, wahai sahabat, kamu tahu tak apa makna ni? Letak satu kayu, letak kayu kedua, dan letak satu kayu jauh sikit. Para sahabat tengok, tak faham ya Rasul, tak faham ya Rasulullah, apa sebenarnya nak disampaikan. Cara Nabi dia ajar sahabat tu, suruh sahabat ni berfikir dulu. Letak satu kayu, letak kayu sebelah dia, kemudian kayu ketiga dia letak jauh sikit, suruh sahabat ni berfikir. Kemudian sahabat itu tak tahu, maka Nabi dia sebut, yang ni adalah manusia, kayu pertama, sebelahnya adalah kematian. Manakala kayu yang jauh sikit itu adalah angan-angan. Tu
Nabi sebut. Maksudnya manusia ni kalau dia nak mencapai angan-angan dia, maka boleh bila masa dia kena berhadapan dengan kematian dulu. Okey. Kemudian itu yang pertama tadi disebut yang tertipu oleh kesihatan. Kemudian wahai orang yang tertipu oleh usia yang panjang, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang disambar petir tanpa ada persiapan terlebih dahulu? Kalau usia jenis panjang pula, boleh saja bila masa Allah nak ambil kena sambar petir, habis juga. Jika kamu selalu memikirkan tentang usia yang panjang, nescaya kamu akan lupa pada kesenangan yang telah kamu nikmati. Kamu ini sedang tertipu oleh kesihatan, atau kamu sedang angkuh kerana jarang sekali sakit. Kamu ini sedang merasa aman dari kematian, atau kamu berani menentang malaikat maut. Sesungguhnya kalau malaikat maut sudah datang, ia tidak akan dapat dicegah oleh harta kekayaanmu atau oleh banyaknya pengikutmu. Asal kamu tahu bahawa sesungguhnya saat kematian itu penuh dengan kesulitan, penyesalan dan ratapan atas kesalahan. Semoga Allah berkenan mengasihi seorang hamba yang mau beramal demi kehidupan sesudah mati, dan semoga Allah berkenan mengasihi seorang hamba yang mahu memikirkan dirinya sebelum datang kematian. Dia punya ayat itu dah dalam maksud dia tuan-tuan. Kehidupan kita ni kita tak boleh tertipu sama ada dari sudut kesihatan, kita tertipu umur kita yang panjang, kita tertipu. Tak boleh. Bila mana kalau malaikat tu dah datang, malaikat maut dah datang, maksudnya apabila ajal kita tu dah tiba, masa tu kesihatan tak guna dah, umur kita tak guna, kita harta banyak mana harta pun dah tak ada guna dah, kita ada pengikut banyak mana pengikut pun dah tak guna dah buat kita. Sebab bila tiba iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bila dah tiba masa ajal kita itu, satu saat tidak akan dicepatkan dan juga satu saat tidak akan dilewatkan. Okey. Kemudian Imam Ghazali dia bawakan riwayat Abu Zakaria At-Taimi mengatakan, ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini dia khalifah Umayyah dia ada. Abu Zakaria At-Taimi mengatakan ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah Umayyah sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba ada seseorang datang dengan membawa seketul batu berukir tulisan. Ia lalu mencari seseorang yang boleh membacakan tulisan itu. Lalu datanglah munafik dan ia membacakan tulisan tersebut. Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu dapat melihat betapa sisa ajalmu yang sudah sangat dekat, niscaya kamu akan menjauhi angan-anganmu yang panjang. Asalnya
Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian ya. Alhamdulillah malam ni kita masih membicarakan tentang tajuk bab yang kedua, iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Dan Imam Al-Ghazali dia letakkan jangan kita tenggelam dengan angan-angan. Bukan tak boleh kita ni ada angan-angan, cuma Al-Imam Al-Ghazali sebutkan jangan tenggelam dalam angan-angan yang kita nak capai. Maka pada malam ini kita melihat pada muka surat 24 sampai 26 tu ada beberapa kisah, 7 kisah yang kita bicarakan. Kisah Daud Al-Ta'i, kisah Syaqiq Al-Balakhi, kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian surat ulama kepada kawan dia, kemudian surat ulama lagi memberikan isi kandungan pada kawan dia. Semua cerita-cerita ini memberikan inspirasi kan kepada kita. Dia bawakan pula riwayat Abdullah bin Samit menceritakan tentang ayah dia memberi pesan sesuatu. Ada 6 kisah itu, dan kisah yang terakhir. Semua kisah-kisah ni dibawakan oleh Imam Al-Ghazali supaya ia menjadi inspirasi kepada kita bagaimana ulama-ulama terdahulu, salafus salih terdahulu sangat menjaga berkaitan dengan angan-angan di dunia ini. Jangan tenggelam. Dan ni yang ketujuh, kisah yang terakhir pada surat 26 itu, Abu Zakaria At-Taimi dia menceritakan siapa dia? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ni siapa dia? Dia khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah. Khalifah ni paling besar lah kerajaan Islam. Dia ada gubernur dia, dan khalifah ni paling besar. Satu hari khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ni dia berada dekat dalam Masjidil Haram. Ada orang datang bawa satu batu yang ada berukir sikit. Maka bawa pergi jumpa dengan dia, apa benda ni. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik pun cari orang, siapa yang dia baca. Jumpa seorang ulama, nama dia Munabbih. Munabbih ni orang bahasa lah. Maka dia tengok, dia boleh baca apa manuskrip yang tertulis pada batu tersebut. Rupa-rupanya bila baca
apa yang tertulis pada batu itu adalah nasihat. Apa dia kata? Dan munabih itu membacakan tulisan tersebut. Dalam tulisan pada batu itu dia kata, wahai anak cucu Adam, seandainya kamu dapat melihat betapa sisa ajalmu yang sudah sangat dekat, nescaya kamu akan menjauhi angan-anganmu yang panjang. Kamu akan bersemangat menambah amal kebaikan dan segera menghentikan keserakahan, ini tamak, serta segala rekayasa, maksudnya manipulasi kehidupan dunia ni. Katanya dalam catatan tu, kelak kamu hanya akan bertemu dengan penyesalan jika kamu sampai terpeleset, maksudnya tergelincir dalam kehidupan. Kalau kita cari kejar dunia ni, kurang buat amal ibadat, sampai satu peringkat nanti kita akan menyesal. Kerana apa? Kerana kita dah tergelincir daripada tujuan sebenar kita diciptakan. Kemudian dalam manuskrip itu disebutkan, isteri dan harta benda tidak lagi mampu untuk membela. Kamu akan ditinggalkan oleh keluarga dekat dan segenap handai taulan. Ini bila dibaca kepada Sulaiman bin Abdul Malik ni, khalifah dengar, ini bentuk peringatan kepada dia. Mereka tak peduli pada nasibmu. Walaupun khalifah tu, dia kata aku ni seorang khalifah, pangkat besar, ada isteri, ada harta, ada keluarga yang hebat, terdekat ke jauh, ramai kawan-kawan. Mereka tak peduli pada nasibmu. Kamu sudah tidak lagi punya kesempatan untuk kembali ke dunia. Bila kita dah mati, tak kira lah dia tu raja ke, sultan ke, agung ke, Perdana Menteri ke, dia dah terlepas. Orang dah fikir hanya ambil tanggungjawab nak mandi, kafan, semayang, tanam. Itu je. Mandi, kafan, semayang, tanam. Tak kisahlah siapa dia, pangkat besar mana, hebat macam mana, tu 4 benda buat, selesai. Semua orang melaku yang sama. Dia kata, kamu sudah tidak lagi punya kesempatan untuk kembali ke dunia dan menambah amal-amal kebajikanmu. Dia kata, oleh kerana itu beramallah untuk persiapan menghadapi hari kiamat sebelum kamu merasa rugi dan juga menyesal. Mendengar semua itu, jadi bila dibacakan oleh munabih apa isi kandungan yang tertulis pada batu tersurat tersebut, jadi yang namanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini, dia kata Allahu Rabbi, sampai peringkat apa dia menangis terseduh-seduh. Ni khalifah ni, mana kita nak cari khalifah yang berjiwa sedemikian, yang takutkan angan-angan yang lebih, yang terlalu tinggi. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ni banyaklah kisah-kisah berkaitan dengan dia dekat dengan sezaman Umar bin Abdul Aziz. Ni khalifah-khalifah yang memainkan peranan yang sangat besar dalam mendidik masyarakat menjadi orang yang baik, yang memahami kehidupan dunia ni, sifat dia sementara. Angan-angan tu perlu disusun dengan baik. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah nanti kita tengok lagi. Banyak lagi Al-Imam Al-Ghazali dia buatkan riwayat seterusnya, yang mana setiap satu cerita tu dia ada pengajaran yang boleh kita ambil, memberikan inspirasi kepada kita bagaimana ulama salafus salih terdahulu, mereka ni sentiasa berhati-hati dalam angan-angan yang nak dicapai. InsyaAllah moga bermanfaat kepada kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.